Ini adalah panduan untuk mengisi borang daftar khusus. So borang ni tuan-tuan perlu isi selepas membuat bayaran deposit ataupun yuran khusus. Okey, kalau di sini tuan-tuan boleh lihat, sila rujuk iklan khusus terkini di Facebook sebelum mengisi borang ini. So sebelum kursus dijalankan, kami akan mengiklankan kursus tersebut di Facebook. Okay, salah satunya di Part-Time Short Course Training AIKTB MBM, dan satu lagi kursus aircon separuh masa. Okay. Yang Part-Time Short Course ni kita akan masukkan semua kursus-kursus part-time yang terdapat di IKTBM. Yang ni pula kursus aircon ni hanya fokus kepada kursus aircon, untuk memudahkan peserta kursus aircon mencari kursus-kursus aircon. Okey, kenapa tuan-tuan kena rujuk iklan khusus sebelum mengisi borang ini? Pertama, untuk tuan-tuan rujuk tarikh dengan nama khusus. Pastikan tuan-tuan semasa mengisi borang ni tuan-tuan rujuk iklan tu untuk pastikan tidak tertukar tarikh khusus dengan tajuk khusus. Banyak peserta kursus yang mengisi borang hanya menulis tajuk kursus tu, dia hanya tulis kursus aircon, sedangkan kursus aircon ada beberapa jenis khusus. Contohnya kursus asas servis aircon, kursus pemasangan aircon, kursus aircon kenderaan. Okay, kalau tuan-tuan tulis kursus aircon, kami tak pasti kursus apa yang tuan-tuan masukkan. So sebelum tuan-tuan isi borang ni, pastikan nama kursus tu tepat supaya kami tidak terkeliru dengan kursus mana yang tuan-tuan nak masuk. Okey, so sila rujuk dekat dua tempat ni lah. Okey. Untuk memudahkan lagi tuan-tuan mengisi borang, kami akan uploadkan video ni sebagai panduan untuk tuan-tuan rujuk. Okey. Okey, sebelum mengisi borang, apa yang tuan-tuan perlu tahu, satu borang ni sekali isi ni hanya untuk seorang. Maksudnya kalau tuan-tuan ada kawan tiga orang nak datang, so 4 orang termasuk tuan. Jadi 4 kali borang ni kena isi. Okey. Yang kedua, peserta diminta rujuk maklumat khusus di iklan Facebook sebelum mengisi borang ini. Okey. Borang yang tidak lengkap atau silap isi, kami tidak akan proses. So pastikan isi dengan betul dan lengkap. So lihat video panduan untuk mengisi borang untuk elak kesilapan. Okey, tarikh kursus. So pastikan tarikh kursus mengikut tarikh yang diiklankan. Okey, sebab sebelum ni pernah ada peserta yang tersilap hadir tarikh. So dia datang awal, kursus belum lagi berjalan. So rugilah. So pastikan tuan-tuan nak isi borang ni, pastikan ikut rujuk iklan. Okey, nama kursus pun sama. Pastikan nama penuh mengikut iklan. So contohnya kursus juruteknik bertauliah RACS Palang CSTP siri 01. So pastikan tulis penuh. Okey, supaya kami tidak terkeliru dan tuan-tuan pun tidak terkeliru. So andai kata nama ni tuan-tuan tersalah isi, kami boleh kesan awal lah di mana kesilapan tu. So sebelum isi tarikh dengan nama ni, penting untuk tuan-tuan rujuk iklan yang kami keluarkan. Okey, nama peserta minta tulis huruf besar mengikut salinan kad pengenalan. Mengikut kad pengenalan lah. Sebab nanti kami akan guna senarai ni untuk isi dalam sijil. Okey. So pastikan nama mengikut kad pengenalan dengan nombor IC. Nombor handphone peserta kat sini ada 2, satu untuk WhatsApp, satu untuk call. Andai kata tuan hanya ada satu nombor, untuk WhatsApp pun nombor tu, untuk call pun nombor tu, tuan tulis nombor yang sama. Okey. Kalau nombor tu berlainan, kena tulis satu-satu lah. Email peserta, alamat. Okey. Kami perlukan email dan alamat sekiranya CJ ada kesilapan teknik. Okey, teknikal. So ada kebiasaannya sijil kami akan bagi selepas sahaja tamat kursus, sebelum tuan-tuan balik. Walau bagaimanapun ada beberapa kes berlaku
CJ ada kesilapan teknikal cetakan. So CJ kami tak dapat bagi. So bila tu berlaku, kami akan post lah. Dan ada setengah keadaan peserta perlukan CJ tu dengan segera. So kami akan email dulu soft copy, kemudian kami akan hantar melalui post. Okay, so minta tuan-tuan isi email dengan alamat surat menyurat. Okay, jumlah bayaran deposit. Jumlah bayaran ni tuan-tuan isi mengikut jumlah bayaran yang tuan buat, mengikut resit yang dikeluarkan. Okay, contohnya tuan-tuan bayar untuk seorang. Tuan-tuan masuk seorang-seorang. So deposit dia RM100. So tuan-tuan tulis kat sini mengikut resit 100, tulis 100. Okay. Kalau tuan-tuan tersalah isi, contoh deposit 100 sepatutnya, tapi tuan-tuan tersilap isi 50. Resit keluar 50. So tuan-tuan kena tulis 100 tapi 2 resit. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga pula, ada setengah kes dia nak masuk 3 orang. Ada 2 orang kawan nak ikut. Okay, contohnya deposit tu 150. So dia buat siap-siap bayaran 450 untuk 3 orang. So kat sini ikut resit lah 450. Sebab dia buat sekali. Kalau dia buat pecah untuk setiap peserta, so setiap peserta 1 resit. So kat sini jumlah bayaran ikut jumlah bayaran yang tuan buat, mengikut resit yang tuan dapat. Okay, sebelum datang ke IKTBN. Okay, tarikh bayaran kalau buat online lah. Okay, transfer online ikut tarikh, ikut di resit lah. Okay, bulan, hari, tahun. Okay, masa bayaran pun minta tuan-tuan isi ikut resit juga, sebab nanti kewangan kami akan cek bila tuan-tuan maklum dah bayar, tuan-tuan dah tunjuk soft copy resit, kami akan cek. Okay, untuk pengesahan. So kaedah bayaran. Okay, ada 3 kaedah bayaran yang kami syorkan. Yang pertama kaedah online transfer lah, perbankan. Okay, transfer, pastikan tuan-tuan pilih instant transfer, supaya bila tuan-tuan maklum dekat kami yang tuan-tuan dah siap transfer, kami boleh cek terus yang duit itu telah masuk. Saya pastikan transfer, instant transfer. Kalau tuan-tuan tak pakai instant transfer, duit itu mungkin 3 hari baru masuk. So kalau tuan maklum yang tuan dah transfer tapi tak pakai instant transfer, kami cek confirm duit tak masuk lagi lah. Okay, so online. Okay, so bagi yang tak dapat hadir ke IKTBN ataupun jauh, boleh pakai instant transfer lah. So bagi yang boleh datang walk in ke IKTBN, boleh bayar secara tunai lah, deposit ataupun yuran. Dan satu lagi kaedah, kalau syarikat biasanya dia akan bayar melalui cek lah. So kalau perlu melalui cek, kita akan bagi tahulah maklum cara untuk bayaran. Kaedah untuk bayaran menggunakan cek. Cuma isi borang ni kaedah isi sama saja. Okay. Okay, so lain-lain ni untuk tunai ataupun cek sahaja. Okay. So kalau tuan-tuan bukan transfer, tik lain-lain, tulis kat sini tunai ataupun cek. Okay, nombor akaun pembayar lah. Kalau bukan tunai, yang bukan tunai, sila tulis nombor akaun pembayar, nama bank pembayar dengan nama pemilik akaun bank. Tujuannya, kalau berlaku apa-apa kepada perjalanan khusus seperti yang pernah berlaku, yang kita tak dapat jalankan khusus, kami akan rujuk nombor bank, nama bank dengan nama pemilik inilah untuk pulang balik duit tuan-tuan. Okey, so dan tik lah berapa orang tuan bayar tu untuk berapa orang. Okey. Okey. Andai kata tuan bayar untuk 3 orang tadi,
Saya ulang balik lah. Bayar untuk 3 orang. So tuan-tuan tulis kat sini lah berapa jumlah resit yang tuan buat tu untuk 3 orang. Contoh seorang 150, so jadi 450. Okay. So tuan-tuan tulis contoh 3 orang tadi, contohlah nama tuan Ahmad, Syafiq dengan Muhammad, kawan. Okay. Ahmad seorang, Syafiq seorang, Muhammad seorang. So tuan-tuan tulis kat sini 450. Lepas tu tulis tarikh ikut resit. Okay, kaedah transfer, kaedah bayaran apa semua, nombor akaun, berapa bilangan peserta. So catatan ni tulis bayar untuk 3 peserta. Tuan-tuan tulis bayar untuk 3 peserta, Ahmad, Syafiq, Muhammad. So nama ringkas dah cukup, tak perlu nama panjang. Okay. Saya ulang lagi sekali. Jika tuan-tuan bayar, maksudnya lebih daripada seorang dalam satu resit, okay, dekat jumlah bayaran ni tuan-tuan tulis ikut nilai resit tu lah. Okay, tulis ikut nilai resit. Kalau 3 orang 1,5 seorang, so 400,5. So tarikh ni tetap ada sama dalam resit lah, tuan-tuan isi je. Kemudian tulis hujung ni untuk 3 peserta, nama tuan, contoh Ahmad, kawan Syafiq, kawan satu lagi Muhammad. Okay. Okay, setiap peserta tuan tulis macam tu sebab resit satu, resit sama. So nanti kami akan tahulah, kami akan rujuk catatan ni bayaran untuk 3 orang. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan boleh WhatsApp kami. WhatsApp link yang disediakan dalam iklan Facebook untuk sebarang pertanyaan. Okay, sekian, terima kasih.